Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita cuba untuk membaca terjemahan kitab Minhajul Abidin, karangan Imam Al-Ghazali. Semoga kita boleh sedikit manfaat dari kitab ini. Para ulama tafsir menafsirkan firman Allah Ta'ala itu sebagai berikut. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Surah Al-Kahfi 109. Akan kering air laut sebelum kalimat Allah selesai ditulis. Firman-firman Allah tersebut diperuntukkan bagi ahli syurga dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Manusia tidak akan mengetahui dan mencapai berjuta-juta nikmat yang Allah sediakan. Untuk mencapai semuanya itu, kewajipan kita hanyalah beribadat dan beramal dengan sungguh-sungguh. Perlu diketahui pula, meskipun kita mengerjakannya dengan bersungguh-sungguh, namun yang akan kita capai cuma sedikit saja jika dibandingkan dengan jumlah yang telah Allah sediakan. Manusia mempunyai pelbagai kewajipan yang harus dipenuhi yang dapat diringkaskan menjadi 4. Yang pertama, memiliki ilmu. Yang kedua, memiliki amal. Yang ketiga, memiliki sifat ikhlas. Yang keempat, memiliki khauf, yakni takut. Ilmu berfungsi untuk mengetahui cara atau jalan menuju akhirat dan Allah SWT. Kemudian ilmu perlu diamalkan, yakni setelah mengetahui jalannya. Beramal pula mestilah disertai dengan ikhlas. Kerana jika tiada keikhlasan, maka sia-sialah segala amalannya dan rugilah dia. Seterusnya, hendaklah kita sentiasa takut dan berhati-hati sehingga tidak mudah tertipu. Imam Zunnun mengatakan bahawa semua manusia akan mati kecuali para ulama. Semua ulama akan tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmu juga tertipu oleh diri sendiri dan syaitan kecuali yang ikhlas. Meskipun ikhlas, namun tetap dalam bahaya. Menurutku, yang paling menghairankan ialah perbuatan 4 orang ini. Iaitu, yang pertama, orang yang cerdik tetapi enggan belajar. Mereka enggan menuntut ilmu baik mengenai apa-apa yang berada di hadapannya. Segala sesuatu yang bakal ditemui setelah kematiannya. Dalil-dalil dan ilmu yang terdapat di hadapannya, ayat-ayat Al-Quran serta peringatan dari Allah. Sedangkan mereka seharusnya merasa terkejut dengan fikiran dan lintasan hatinya. Allah Ta'ala berfirman, أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Patutkah mereka membutakan mata, tidak mahu memperhatikan alam langit dan bumi dan segala yang diciptakan oleh Allah. Surah Al-A'raf ayat 185. Firmannya juga, أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan, hidup semula sesudah mati, pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya. Surah Al-Mutaffifin ayat 4 hingga 5. Yang kedua, orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Sekalipun mereka sudah tahu, namun mereka tidak mahu memikirkan bahawa dirinya bakal menghadapi huru-hara yang besar dan peringkat yang amat sukar. Yang ketiga, orang beramal tetapi tidak ikhlas.
Allah Azza wa Jalla berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Yang keempat, orang mukhlis tetapi tidak merasa takut. Dia tidak memikirkan pilihan-pilihan aulianya dan khadamnya sebagai isyarat ciptaannya. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu. Surah Az-Zumar ayat 65. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bersabda, yang menyebabkan rambut keberuban adalah surah Hud dan sebagainya. Sedangkan secara terperinci, ialah sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam 4 ayat Al-Quran. Yang pertama, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Surah Al-Mu'minun ayat 115. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada saja, dan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Surah Al-Hashr ayat 18. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Ayat yang keempat, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Surah Al-Ankabut ayat 6. Dan sesiapa yang berjuang menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekian makhluknya. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dalam penyusunan buku ini, serta atas ucapan-ucapan kami yang tidak sesuai dengan amalan kami. Semoga Allah menjauhkan kami dari sifat-sifat riak dalam menyusun buku ini dan dalam mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Semoga kita dapat mengamalkan ilmunya sebaik-baik kerana Allah, dan mudah-mudahan ilmu itu tidak membawa keburukan kepada kita. Semoga Allah melemparkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba terbaik yang mengajak dan menganjurkan kita supaya beribadat kepada Allah. Mudah-mudahan salawat itu diberikan juga kepada keluarga dan para sahabat baginda. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat keselamatan dan barakah untuk selamanya. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.